Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yushiqu an yakhtalifa ithnani fil fariidati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya kata Nabi, aku manusia biasa yang akan meninggal dunia juga, yakni wafat, dan ilmu juga akan hilang, yakni dengan kematian orang yang mempunyai ilmu tersebut. Sesungguhnya kata Nabi lagi, aku sangat resah dan takut jika nantinya ada orang yang bertengkar tentang pembahagian warisan, yakni pusaka, dan permasalahan lainnya yang berkaitan. Akan tetapi pada waktu itu mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Inayatul Rahman Kampung Batu Laut, yang dimuliakan para alim ulama di kalangan tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, juga yang dihormati Tok Ketua kita, Ketua Kampung kita Tok Subandi, muslimin muslimat hadirin hadirat. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan keizinannya dapat kita berkumpul pada malam ini solat fardu maghrib secara berjemaah, dan seperti mana yang telah dijadualkan pengajian kitab Faham Faraid kita pada malam ini Jumaat minggu yang pertama. Dan insya-Allah bulan hadapan saya dah bincang, saya dah maklumkan dengan Imam Nazir, kalau misal kata tidak bertindan dengan surau Simpang 4, kita akan tukar pada hari Sabtu minggu ke-4 pengajian faraid kita. Kalau boleh kita tak nak bertindan, sebab jemaah sana pun kadang kemari mengaji, jemaah sini pun kadang mengaji di surau Simpang 4. Jadi kalau boleh kita tak mahu bertindan lah.
Kalau misal kata disuruh simpang 4 pun Sabtu minggu ke-4 kosong lah. Kalau sama juga kita kekalkanlah hari Jumaat. Memandangkan hari minggu ke-4 tu, hari Minggu memang saya ada kuliah di Bukit Canggang hari Ahad. Jadi minggu tu saya tak boleh balik kampung. Tak boleh ke mana-mana, kena stay dekat Batu Laut lah. Jadi tak boleh pergi ke tempat yang jauh. Pada malam tu kena ada kuliah. Minggu-minggu yang lain insya-Allah Sabtu Ahad memang saya kosongkan. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga saya kosongkan. Selain itu Isnin sampai Jumaat penuh jadual saya dalam Kuala Langat dan luar Kuala Langat. Sabtu Ahad waktu nak dengan keluarga, dengan anak-anak keluar makan dan sebagainya. Minggu keempat tak boleh lagi, kena stay dekat Batu Laut. Jadi Sabtu tu kosong. Kalau misalnya kata tak bertindan pada Sabtu minggu keempat di Surau Simpang 4, insya-Allah kita tukar pada Sabtu minggu keempat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita sambung masih lagi dalam perkara yang wajib ditunaikan terhadap harta pusaka. Al-huququ al-muta'alliqatu bitirkah. Perkara yang wajib ditunaikan terhadap harta pusaka. Siapa yang tertaklif tanggungjawab wajib ini? Waris. Waris wajib buat 4 perkara. Waris wajib buat perkara-perkara yang wajib dibuat kepada harta si mati selepas kematian si mati. Jika misal kata waris tak melakukan perkara-perkara yang wajib ini, si mati tak berdosa dah, kerana dah terputus amalan dia bila dah mati. Jadi harta yang ditinggalkan diuruskan oleh waris, maka waris yang berdosa tidak melakukan perkara yang wajib yang patut dilakukan terhadap harta si mati. Yang lepas pada tarikh 2 hari bulan 6 bulan lepas kita dah bincangkan 2 perkara yang wajib. Secara ringkas ulangannya, yang pertama, hendaklah dibuat tuntutan harta pusaka secara langsung ke atas harta si mati. Seperti contoh zakat gadaian, makna kata langsung benda tu kena buat on the spot. Kemudian kos penempatan isterinya yang beriddah, kemudian pinjaman. Ini pinjaman yang melibatkan langsung, maknanya bukan pinjaman rumah dan sebagainya, pinjaman yang langsung berlaku dan terus diuruskan. Kemudian yang kedua, dalam urusan menguruskan jenazah, 4 perkara seperti mana yang kita sedia maklum, wajib kita buat fardu kifayah kepada orang yang hidup ke atas orang yang mati. 4 perkara, iaitu yang pertama urusan memandikan jenazah, urusan mengkafankan jenazah, urusan solatkan jenazah, dan yang keempat urusan kebumikan jenazah. Dan urusan ini wajib waris ambil harta si mati untuk urusan-urusan tersebut sekiranya menggunakan kos. Sekiranya tidak menggunakan kos, misal kata si mati ini ada mencarum takaful, contoh ada khairat kematian, atau dia masuk dalam khairat kematian masjid atau surau, maka urusan keempat-empat ni ditanggung oleh tabung khairat, contoh, maka tak wajib lagi waris untuk ambil harta si mati untuk pengurusan ini. Sekiranya si mati ini tak ada mencarum ataupun masuk mana-mana ahli khairat, maka wajib waris ambil harta si mati untuk urusan-urusan tersebut sekiranya perlu dan sekadarnya. Dan keempat-empat ni tak semuanya mesti kena pakai duit. Contoh kalau misal kata urusan kafan, itu perlukan duit, beli kain kafannya, beli peralatannya, dan setengah-setengah masjid dan surau kebanyakannya dah meletakkan package siap-siap. Untuk lelaki, jenazah lelaki contoh RM700 untuk kos pengemumian sekali terus dengan upah korek kubangnya, liangnya, kemudian urusan untuk mandinya, kos untuk barang-barang kafan dan sebagainya. Jadi itulah kos yang wajib dibuat. Ada pun kadang-kadang setengah pihak memberi saku hati kepada orang yang datang solat jenazah. Yang ini jangan diambil dari harta si mati, kerana ini bukan kewajipan, bukan kefarduan membayar upah kepada orang yang datang solat jenazah. Perkara tersebut harus, tidak dilarang dalam agama. Cuma benda itu bukan wajib, bermakna tak boleh kita ambil daripada harta si mati. Kalau waris nak bagi juga sagu hati, ambil guna duit waris.
collect daripada anak-anak berapa-berapa, atau biasanya orang datang layan bagi duit. Jadi guna duit tersebut untuk beri sabu hati kepada orang yang datang solat jenazah. Di sini saya tak pasti, di tempat saya masih ada lagi amalan tersebut. Yang datang solat jenazah diberi sampul seorang satu. Kadang isinya RM5, kadang RM10, kadang RM20 satu sampul. Yang ni jangan diambil daripada harta si mati, kerana ini bukan urusan wajib yang mesti dilakukan yang 4 perkara tadi. Kemudian yang ketiga malam ini kita akan sambung, melangsaikan segala hutang dalam tanggungan si mati. Hutang pada istilah fiqh ialah memberi hak milik sesuatu barangan kepada orang lain dengan syarat orang tersebut memulangkan semula gantinya tanpa sebarang tambahan. Bila tambahan maka berlaku riba. Jadi pinjaman ni apa dia? Orang tu bagi milik, memberi pemilikan pinjaman kepada sama ada barang ataupun duit kepada orang lain dengan syarat orang tersebut memulangkan semula gantinya tanpa sembarang tambahan. Bila kata tambahan, kadang-kadang kita pun selalu buat. Contohnya apa? Pinjam motor kawan, pinjam kereta kawan. Ni biasa time-time waktu belajar dulu di universiti macam itulah biasanya. Pinjam motor, balik full tank. Full tank tu tambahan, maka hukumnya riba. Full tank tu tambahan, maka hukumnya riba. Kalau kawan tu nak isi full tank, itu kira harus, tetapi kita meletakkan syarat. Meletakkan syarat, okey pakailah. Tak apalah, tak pakai dah, tak payah bayar apa-apa, tapi full tank. Biasa kita macam tu dengan kawan-kawan kita, full tank kita meletakkan syarat itu, hukumnya riba. Tambahan manfaat daripada pinjaman tersebut. Baki harta pusaka setelah dibayar kos pengurusan jenazah digunakan untuk melunaskan hutang si mati jika dia mempunyai hutang. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Yang bermaksud pembahagian itu iaitu pembahagian faraid ayat-ayat sebelumnya, ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Maknanya sebelum faraid benda ni kena buat dulu. Apa dia? Bayar hutang si mati dulu. Dan hutang ini terbahagi kepada dua, hutang kepada Allah dan hutang sesama makhluk. Mana yang lebih utama? Hutang kepada Allah. Jika habis harta si mati, bayar hutang, tak ada lagi baki, maka tak adalah faraid. Tak ada lagi bahagian untuk isteri si mati, anak-anak si mati, kerana hartanya dah habis. Sebab hutang tadi wajib didahulukan sebelum daripada faraid. Dan sabda Nabi SAW, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rawahu Ahmad. Jiwa seseorang beriman akan tergantung dengan sebab hutangnya sehinggalah hutang itu dijelaskan daripadanya. Jangan main-main dalam bab hutang. Kalau kita mati tak sempat melangsaikan hutang, kita maklumkan kepada waris kita. Kalau boleh buat buku hutang, orang yang hutang dengan kita dan kita berhutang dengan siapa, buat catatan. Dan itu sebenarnya tuntutan dalam agama. Dalam satu surah yang paling panjang, surah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, satu muka surat, satu ayat yang berkait tentang hutang. Bila kita berhutang, hendaklah kita menulis, catat dalam ayat tersebut. Maka kita maklumkan kepada waris kita, si fulan bin si fulan ada berhutang dengan kita, dan kita pula ada berhutang dengan si fulan bin si fulan sebanyak sekian-sekian. Dan dalam bab hutang ini ada beberapa hukum yang terkait dengan hutang. Orang yang berhutang, bila mana ada tarikh yang ditentukan. Contoh, dia berhutang RM1,000 dengan kawan dia, dan dia berjanji atas persetujuan bersama akan membayar hutang tersebut pada tarikh bulan depan. Contoh, dia pinjam 1 hari bulan 7, kemudian 1 hari bulan 8 dia letakkan deadline.
tarikh tersebut tarikh untuk dilunaskan RM1,000 tadi pinjaman. Maka pada bila sampai waktu 1 hari bulan Ogos, dia ada kemampuan untuk membayar, tetapi dia tak bayar, maka dia berdosa. Hukum itu hukum haram, berdosa, dan termasuk dalam jiwa orang yang tergantung ketika bila dia dah mati. Ada pun orang yang memang tak mampu, contoh ansuran bulan-bulan, dia pinjam RM1,000, sebulan 100 contoh. Pada tarikh sekian-sekian, setiap awal bulan dia kena bayar mengikut persetujuan 100 selama 10 bulan. Bila sampai bulan depan, dia tak ada kemampuan, duit tak cukup untuk bayar, pada ketika itu dia tidak wajib untuk bayar. Pada ketika itu akan datang tetap wajib bayar. Dan satu keadaan lagi sunat bagi orang yang meminjam membayar hutang, bila mana bila sampai pada waktunya sepatutnya bayar 100, tetapi dia bayar RM150 ansuran, lebihkan atau diawalkan sedikit. Sepatutnya 1 hari bulan, tetapi dibayar 3 hari sebelum. Sunat bagi orang yang berhutang membayar hutang lebih awal dan lebih banyak daripada akad yang dipersetujui. Pelunasan hutang wajib didahului sebelum melaksanakan wasiat, walaupun pada zahir ayat Al-Quran tersebut menunjukkan sebaliknya. Kalau kita lihat pada ayat yang kita bacakan tadi, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, selepas diselesaikan wasiat dan selepas dibayarkan hutangnya. Disebutkan dalam Al-Quran wasiat dulu, baru hutang. Tetapi dalam turutan kata ulama, yang sepatutnya dilunaskan terlebih dahulu adalah hutang berbanding wasiat. Pelunasan hutang wajib didahului sebelum melaksanakan wasiat, walaupun pada zahir ayat Al-Quran tersebut menunjukkan sebaliknya. Ini kerana 2 perkara. Yang pertama, hadis daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebutkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a bidaini qabla wasiyati. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan hutang terdahulu sebelum wasiat. Ni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melihat depan matanya apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ada sekumpulan sahabat yang meninggal dunia, maka didahulukan hutang dahulu. Hutang si mati ini, kemudian barulah wasiatnya. Walaupun dalam ayat tadi wasiat sebut dulu, baru hutang. Kemudian yang kedua, sesungguhnya hutang wajib dibayar walaupun peminjam telah meninggal dunia. Manakala wasiat adalah perbuatan kebajikan yang disunatkan. Oleh itu, perkara wajib mesti didahulukan daripada perkara sunat. Kenapa dahulukan hutang? Kerana hutang, membayar hutang adalah wajib. Orang yang berhutang wajib untuk dia bayar balik. Adapun wasiat, wasiat bila kita nak buat hukumnya sunat, bukan wajib. Tetapi pelaksanaan wasiat tadi wajib oleh waris. Pelaksanaan wasiat oleh si mati, waris wajib lunaskan wasiatnya sekiranya menepati syarat sah wasiat. Hutang terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia. Kedua-duanya wajib dibayar dengan harta si mati. Mengikut jumhur ulama, hutang dengan Allah tidak gugur disebabkan kematian seseorang. Hutang tersebut perlu dijelaskan dengan menggunakan harta pusaka si mati, walaupun dia tidak mewasiatkan agar hutang itu perlu dibayar. Walaupun dia tak bagi tahu dengan waris, aku mati nanti bayarkan hutang aku dengan si fulan bin si fulan, dia tak cakap, tetap waris wajib bayar menggunakan harta si mati. Adapun wasiat bila diucapkan ada lafaz dari si mati semasa hidupnya, barulah wajib dilunaskan. Maka mengikut itu juga menjadi kriteria kenapa hutang lebih utama daripada wasiat. Hutang dengan Allah Subhanahu wa taala wajib diselesaikan terlebih dahulu daripada hutang dengan manusia.
Hutang dengan Allah Ta'ala adalah seperti antara contoh hutang manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama berkait tentang fidyah. Fidyah ialah memberi makan kepada orang miskin sebanyak 1 cupak beras. 1 cupak ini bahasa dulu, bahasa kitab kuning. Dalam modern kita nak kira, kita sekarang guna kilo atau gram. Jadi 1 cupak menyamai dengan 675 gram. Satu hari kita tinggal puasa, wajib kita bayar fidyah dengan nilai 675 gram beras yang kita makan. 1 cupak. Fidyah ialah memberi makan kepada orang miskin sebanyak 1 cupak beras, iaitu 675 gram bagi 1 hari puasa yang ditinggalkan. Golongan yang wajib membayar fidyah ialah orang yang tidak mengqadhakan puasa sehingga datang bulan Ramadan berikutnya. Contoh, bulan ni puasa. Bulan ni puasa, dia tuang faham maknanya tak puasa. Sama ada dia ponteng berdosa. Kalau misalnya kata dia ada masyaqqah, ada sebab yang diharuskan berbuka seperti sakit ataupun dia musafir, maka wajib juga bayar balik, qada balik. Tahun ni 30 Ramadan, dia dapat puasa 25 hari. 5 hari dia tak puasa sebab musafir. Contoh, habis raya, dalam tempoh lepas raya Syawal sampailah jumpa Ramadan akan datang, itu tempoh untuk dia ganti balik yang 5 hari. Kalau misal kata dia dapat ganti balik 5 hari yang ditinggal itu, maka tak wajib lagi fidyah pada dia. Kalau misal kata dalam tempoh daripada lepas raya sampai jumpa Ramadan akan datang, dia tak bayar juga, tak ganti juga 5 hari tadi, jumpa Ramadan yang akan datang, jadi tak sempat 5 hari ni puasa, maka wajib untuk dia qada dan fidyah. Dua. Yang tadi wajib qada je, yang ini bila dah lepas 1 tahun wajib qada dan fidyah. 1 hari bersamaan 1 cupak beri makan kepada orang fakir miskin. Yang kedua, orang yang membayar fidyah, perempuan yang hamil atau yang menyusukan anak dan dia takut berlaku mudarat kepada kandungan atau anak tersebut. Lihat, jangan keliru. Wanita, bila kalian mengandung, ada 2 ketakutan pada diri kalian. 1, takut pada kesihatan diri sendiri. Yang kedua, takut kerana kesihatan bayi atau dalam kandungan. Bila puan-puan muslimat berbuka puasa kerana risau kesihatan diri, mudarat pada diri, maka tak wajib fidyah, wajib qada sahaja. Sekiranya puan-puan berbuka puasa kerana mengandung, risau keselamatan kandungan, barulah wajib qada dan fidyah. Kalau kerana takut kesihatan diri sendiri, tak wajib fidyah, tetapi risau kesihatan bayi dalam perut, wajib fidyah. Begitu juga ibu yang menyusukan anak. Ada setengah perempuan bila tak makan tak ada susu, maka dia mesti kena makan. Jadi bila dia makan tadi dengan tujuan untuk menyusu anak, kalau tak makan tak ada susu, maka pada ketika itu bukan kerana diri dia tetapi kerana anak, maka wajib untuk dia qada dan bayar fidyah. Berapa hari tinggal, berapa hari yang ditinggal, wajib berapa kali qada dan juga fidyah. Kemudian orang yang wajib membayar fidyah yang ketiga, orang yang sangat tua yang tidak darat berpuasa. Dia dah uzur sangat-sangat dan memang tak ada kesempatan, peluang untuk dia berpuasa lagi dah. Dan doktor pun dah nasihatkan, pakcik, makcik tak boleh puasa dah, kena makan ubat sepanjang masa. Jadi tak boleh berpuasa atas nasihat doktor dan dia memang uzur. Maka orang ini tak perlu tunggu setahun. Lepas habis puasa tahun tu 30 hari tak berpuasa, dah boleh terus bayar fidyah. Adapun orang yang ada kemampuan untuk berpuasa, dia ada peluang untuk setahun lagi. Tunggu tahun sampai tunggu bulan puasa akan datang. Kalau tak dapat bayar juga, ada baki 2 hari lagi, maka yang 2 hari tadi kena fidyah. Qada, ya, wajib tetap qada. Fidyah kena sekiranya tak lepas tempoh setahun untuk bayar atau qada.
Adapun orang yang memang tak larat langsung, tak boleh berpuasa langsung, habis sahaja Ramadan tahun tu, dia boleh terus bayar fidyah pada raya hari tu juga, raya tahun tu juga. Kemudian yang keempat, orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Sama juga keadaannya, orang yang sakit uzur sehingga terlantar tak boleh berpuasa juga wajib untuk fidyah, dan kita boleh buat bayaran fidyah selesai daripada Ramadan tahun tersebut. Jika mereka mati sebelum sempat membayar fidyah, maka ahli waris wajib membayar dengan harta pusaka mereka. Yang kedua, kafarah puasa. Kenapa fidyah? Tadi sebab tinggal puasa. Yang ini dengan sebab kafarah puasa. Bila kata kafarah puasa, ialah denda dikenakan kepada lelaki yang bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan. Perempuan kena tak? Perempuan tak kena, selamat. Lelaki kena kafarah dengan sebab melakukan persetubuhan pada siang hari Ramadan. Tak menyambung. Tak menyambung, nak tunggu malam. Dan keadaan ini juga yang dikatakan dikenakan kafarah, maksudnya apa? Dia berbuka, dia puasa siang tu dan berbuka dengan cara bersetubuh. Na'udzubillah min dzalik. Yang ini yang dikenakan kafarah. Ada pun contoh orang itu memang tak berpuasa. Contoh dia musafir di siang hari, maka dia haruskan untuk dia berbuka puasa. Honeymoon lah senang kata, pengantin baru siang-siang bersama, tak dikenakan kafarah. Yang dikenakan tadi berbuka dengan cara bersetubuhan. Ini nak katanya sampai tahap tak menyabar sangat, ambil kau kena kafarah. Berapa bayaran kafarah atau dendanya? Iaitu mengikut turutan. Yang pertama, wajib untuk dia membebaskan seorang hamba yang beriman. Jika tidak mempunyai hamba, jika tidak mempunyai hamba, baru step yang kedua. Step pertama, dia kena bebaskan hamba yang beriman. Zaman sekarang dah tak ada hamba lagi, maka pergi kepada step yang kedua. Apa dia? Berpuasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Jika dia tidak mampu berpuasa juga, barulah memberi makan kepada 60 orang fakir miskin, iaitu sebanyak secupak beras setiap seorang. Turutan mesti kena ikut, tak boleh terus langkau yang ketiga. Sedangkan dia boleh berpuasa, ada kudrat untuk berpuasa, wajib untuk dia berpuasa 60 hari berturut-turut. Bahkan kata ulama, pada hari yang ke-59 contoh, hari yang ke-59 atau hari yang ke-60, hari last ni, hari itu pula dia tak puasa, kena ulang balik daripada hari pertama sehingga 60 berturut-turut. Berat ke tak berat? Berat. Jadi jangan cari pasal. Jangan cari pasal. Ini terutama lelaki lah. Perempuan tak kena kafarah, tetapi lelaki. Dan perempuan bila dah tahu tentang perkara ini, tolak dengan cara yang berhikmah, cakap dengan suami, tolak elok-elok. Tak ada ketaatan isteri kepada suami dalam perkara maksiat. Ini maksiat ke tidak? Berdosa, maksiat. Bila kata berdosa, maksiat. Suami ini tadi melakukan maksiat kepada Allah, bahkan bukan hanya berdosa, dikenakan denda kafarah. Puasa 60 hari berturut-turut. Jadi bagi isteri, tiada ketaatan dalam urusan maksiat. Begitu juga kita anak-anak kepada ibu bapa, tiada ketaatan kepada ibu bapa dalam perkara maksiat. Cuma kita kena berhikmah, cakap elok-elok, tolak elok-elok. Bisa kata ada perkara yang kita tak sefahaman, cakap dengan cara yang elok supaya tidak mengguris hati suami, tidak mengguris hati ibu bapa kita. Kafarah akan berbilang-bilang dengan berulang-ulang hari yang dilakukan persetubuhan pada bulan puasa Ramadan. Maksudnya sehari 60 hari. Kalau dia buat benda yang sama 3 hari, berbilang-bilang lah. Maknanya dia kena ganti 60, 60, 60 untuk 3 hari yang dia buat pasal tadi. Apabila seseorang lelaki berjima 3 hari, maka dia wajib ganti atau kafarah 3 kafarah. Sekiranya dia meninggal dunia sebelum sempat menunaikan kafarahnya,
ahli waris wajib memberi makan kepada 60 orang fakir miskin dengan menggunakan harta pusakanya. Ini biasa kita nampak di rumah-rumah orang yang meninggal ada kampet beras, beberapa kampet beras. Kat tempat saya di Sekincen masih ada. Jangan kita tanya pula ni kafarah apa, puasa tinggal ke ataupun sebab berjimat siang hari. Jangan tanya, yang cek pasal. Bila orang nak buat kafarah tu maknanya adalah sebab-sebabnya. Kalau misalkan kita layak di kalangan fakir miskin, ambillah. Ada setengah orang dia bagi sekampit-sekampit yang 5 kilo, lebih dah sebenarnya, tapi dia nak niat sedekah kepada orang ramai. Jadi yang wajib itu kadar fidyah, yang lebih jangan diambil daripada harta si mati. Ini pun salah faham yang berlaku, kebanyakan orang membayar fidyah. Dia kata tak apalah, kita bayar lebih. Yang lebih tu jangan ambil daripada harta si mati. Yang wajib ambil harta si mati dengan kadar fidyah sahaja, iaitu 675 gram untuk satu hari. Bermakna kalau sehari itu kena bayar wajib itu. Kalau lebih jangan guna duit si mati, guna duit orang sumbang ataupun daripada collection kumpulan anak-anak tadi. Sekiranya dia meninggal dunia sebelum sempat menunaikan kafarahnya, ahli waris wajib memberi makan kepada 60 orang fakir miskin dengan menggunakan harta pusakanya. Si kafarah sumpah, jenis-jenis kafarah. Yang ini kafarah sumpah. Sesiapa yang melanggari sumpahnya, maka dia wajib mengkafarahkannya. Dia boleh memilih antara salah satu daripada 3 pilihan. Yang ini boleh pilih. Adapun kafarah puasa tadi tak boleh pilih, kena ikut turutan. Yang ini kafarah sumpah dia boleh memilih. Yang pertama apa dia? Membebaskan hamba yang beriman. Sekarang dah tak ada hamba. Yang kedua, memberi makan kepada 10 orang fakir miskin sebanyak secupak beras bagi setiap orang, atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin dengan pakaian yang biasa dipakai. Sekali dia langgar sumpah. Ni pun ada pesen manusia suka bersumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi, aku tidak ni, aku buat begini. Tetapi dia langgar sumpahnya. Wajib untuk dia kafarah, bayar apa? Beri makan 10 orang fakir miskin untuk setiap satu sumpah yang dilanggar, dan juga ataupun memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Jika dia tidak mampu untuk melaksanakan salah satu daripada ketiga perkara ini, dia wajib berpuasa selama 3 hari. Ini bagi hal kafarah langgar sumpah tadi. Dia tak mampu nak bebaskan hamba yang beriman, dia tak mampu nak bagi makan kepada fakir miskin 10 orang, dia tak mampu nak bagi pakaian kepada 10 orang fakir miskin, maka dia wajib berpuasa selama 3 hari untuk menggantikan ketidakupayaan dia, ketidakmampuan dia membuat 3 perkara ini. Dan jika dia mati dalam keadaan tidak menunaikan kafarahnya, maka ahli warisnya wajib melaksanakan, sama ada memberi makan atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin dengan harta pusakanya. Kemudian kafarah-kafarah lain seperti kafarah haji, kafarah nazar dan kafarah zihar. Zihar ni fahamnya? Zihar ni maknanya na'udzubillah, kita menyamakan anggota badan isteri kita dengan ibu kita. Na'udzubillah. Zihar namanya. Contoh kita lihat belakang isteri kita, kita cakap dengan dia, ni contoh, belakang ayam ni macam belakang mak. Maka berdosa. Tak boleh kita menyamakan. Bahkan ada setengah ulama, sifat pun tak boleh. Walaupun khilaf di kalangan ulama, anggota ijma' ulama kata haram dan kena kafarah. Tetapi kalau misalnya kata sifat, yang ni baik sangat macam arwah mak, pun tak boleh, sebab menyamakan dengan ibu. Ini dalam bab zihar, panjang lebar berkenaan dengan bab zihar. Kemudian zakat. Zakat yang tidak berkait secara langsung dengan harta, seperti zakat fitrah. Contohnya, semasa si mati hidup, dia tidak membayar zakat fitrah, sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja, maka ahli warisnya wajib membayar zakat tersebut dengan harta pusakanya. Zakat fitrah bila wajib? 1 Ramadan dah wajib. Dia meninggal dunia 15 Ramadan, belum sempat bayar zakat fitrah bagi diri dia.
Sebab tu sunat bagi kita bayar awal. 1 Ramadan dah terus bayar zakat fitrah. Kadang-kadang setengah masjid surau dia tak buat lagi kaunter, tunggu dah hujung-hujung seminggu 2 minggu hujung Ramadan baru buka. Tapi sekarang ni dah boleh kita bayar secara online. Takut-takut kita mati tak sempat nak bayar, kita target. Biasa orang dulu-dulu suka bayar hujung-hujung. Memang sunat afdalnya pada malam raya, tetapi sunat juga kita dahulukan, awalkan supaya apa, tak terkejar-kejar waktu kita. Misal kata dia tak sempat bayar 15 hari bulan Ramadan, dia meninggal dunia, tak sempat bayar fitrah, waris wajib ambil duit harta si mati, bayarkan. Itu antara hutang zakat si mati dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haji, jika semasa hayatnya dia berkemampuan untuk menunaikan haji walaupun belum tiba gilirannya untuk menunaikannya, maka bagi ahli warisnya melaksanakan hajinya dengan cara badal haji, dengan harta pusaka. Haji juga hutang antara si mati dengan Allah. Waktu hidup dia ada kemampuan. Kalau ikutkan haji sekarang berapa? 11,000, 11, 12, 15 lah, dengan kos makan apa semualah, dengan perbelanjaan itu ini, nak shopping lagi contoh. Waktu hidup dia ada kemampuan 15,000, tetapi tunggu giliran tak sampai-sampai, meninggal dunia, maka waris wajib ambil harta si mati, badalkan haji. Badal haji murah je, seingat saya dalam 3,000 4,000 kos untuk badal haji. Wajib perbuatan ini dari waris, ambil harta si mati, kerana ini hutang si mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya daftar lambat, silap saya jugalah, tak cakna tentang daftar haji. Kita ingat bila kita daftar tu 10 tahun 20 tahun dah panggil. Saya daftar balik Mesir 2016, baru saya daftar 2016. Bila tengok-tengok tahunnya, saya ingat saya 2,200 lebih tahunnya. Berapa tahun pula aku nak pergi haji ni? 200 tahun umur baru boleh pergi haji. Gilirannya begitu. Tak percaya, mana anak-anak yang belum daftar, daftarkan. Tengok bila tahun dia pergi haji. 100 lebih tahun confirm giliran dia. Maknanya waktu itu umur dia berapa? 100 lebih. Ini giliran. Tapi sistem dia secara otomatik. Kalau misalnya kata mana yang dah penuh, yang dah bayar habis, dia akan naik. Dia akan langkau kepada penyimpan yang belum cukup amount jumlahnya, ataupun yang ada simpan saja, dia tak daftar haji, dia tak akan masuk dalam list giliran tersebut. Seterusnya, nazar. Nazar ialah mewajibkan diri melakukan ibadah yang tidak diwajibkan oleh syarak secara mutlak, ataupun ibadah yang bergantung kepada perkara yang lain. Nazar ini mesti ibadah, barulah wajib ditunaikan, baru dinamakan nazar. Kadang-kadang orang salah faham, aku kalau lulus temuduga ni aku bernazar nak botak kepala. Ini bukan ibadah. Jadi nazar ni hanya pada perkara ibadah dan bukan kepada perkara wajib. Contoh, kalau saya kata lulus temuduga, aku nak puasa 30 hari bulan Ramadan tahun ni, padahal itu memang wajib bagi dia. Jadi nazar ini perkara ibadah yang bukan wajib. Seperti contoh, kalaulah anak aku lulus dapat masuk universiti, aku bernazar nak sembelih lembu seekor, nak buat kenduri sekampung bagi orang kampung makan. Sunat ke wajib? Asalnya sunat bagi orang makan. Maka pada ketika itu, bila mati tak sempat nak melakukan nazar tersebut, waris wajib ambil harta si mati untuk beli lembu dan langsaikan nazar si mati. Contohnya, si ayah bernazar semasa dia hidup, jika anaknya sembuh dari penyakit, dia akan menyembelih seekor lembu untuk jamuan kesyukuran. Apabila anaknya telah sembuh, si ayah meninggal dunia serta tidak sempat menunaikan nazarnya itu, maka wajib bagi ahli waris si ayah melaksanakan nazar tersebut dengan harta pusakanya. Huraian lebih lanjut berkenaan hukum hakam, syarat-syarat, rukun-rukun bagi perkara-perkara tersebut boleh dirujuk di dalam kitab-kitab fiqh yang muktabar.
Dalam kitab ini penulis tak bercerita tentang detail berkenaan tentang zakat, berkenaan dengan kafarah, berkenaan dengan haji, kemudian berkenaan dengan nazar. Jadi diminta supaya kita rujuk kepada kitab-kitab fiqh yang lebih muktabar. Cuma bisa kata ada berkait, maka wajib waris ambil harta si mati untuk lunaskan, kerana ini termasuk hutang si mati dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala hutang dengan manusia seumpama pinjaman daripada kawan, pembiayaan bank dan sebagainya, sekiranya pemberi hutang menghalalkan hutang tersebut, maka tidak wajib lagi waris melunaskan. Bisa katalah si mati ni waktu hidup berhutang dengan seseorang RM1,000, belum sempat bayar, meninggal dunia. Bila meninggal dunia, orang yang bagi hutang kata kepada waris, tak apa, pakcik halalkan hutang arwah. Maka waris dah tak wajib ambil lagi duit RM1,000 untuk bayar kepada yang bagi pinjam. Jangan dia ambil juga, kena masuk poket dia. Dia cakap dengan adik-beradik, dengan waris lain, saya bayar hutang sebab arwah ayah ni ada hutang dengan Pak Din dulu, contoh RM1,000. Jadi saya ambil duit ni untuk bayar hutang. Jumpa-jumpa dengan Pak Din kata tak apa, saya dah halalkan. Pulang balik, wajib pulang balik, jangan dia masuk poket dia. Kerana itu bukan lagi kewajipan bagi harta si mati. Hutang tetap wajib dibayar walaupun ia akan menghabisi harta pusaka si mati. Sekalipun tak ada baki dah daripada pusaka si mati, hutang wajib dibayar. Seandainya habis tak juga terlangsai hutangnya, waris tak wajib bayar hutang arwah ayah atau ibunya atau sesiapa sahaja. Kita bila berhutang, harta kita bila kita mati tak cukup nak bayar hutang, waris kita atau sesiapa sahaja tak wajib bayarkan hutang. Tetapi sekiranya ayah atau ibu kita ada berhutang dan kita sebagai anak, kita ada kemampuan, kita bayarkan hutang ayah atau ibu kita, hukumnya sunat. Bukan wajib tetapi sunat. Dan ini termasuk kata ulama dalam perkara kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kalau kita tak bayar, kita tak jadi anak dahaka. Itu isu dia. Sebab bukan wajib. Tapi kalau kita bayarkan hutang arwah ayah ibu, dah bayar dah tapi tak cukup, harta ayah, harta arwah ibu dah tak cukup dah untuk bayar hutang, hutang terlalu banyak, maka kita sebagai anak yang ada kemampuan, sunat untuk kita bayarkan hutang ayah ibu kita atau sesiapa sahaja, atau adik-beradik kita bayarkan hutangnya, hukumnya sunat. Dan ini juga antara perkara berbuat baik kepada orang tua kita. Yang keempat, menunaikan wasiat. Azan dah 8.45. Menunaikan wasiat. Pertama tadi pengurusan jenazah, kemudian hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Yang keempat, wasiat. Menunaikan wasiat. Wasiat dari sudut syarak ialah sedekah hak milik harta yang hanya dilaksanakan selepas kematian pewasiat. Faham betul-betul beza wasiat dan hibah. Hibah ucapan dan penyerahan masa hidup. Adapun wasiat ucapan masa hidup, penyerahan masa mati. Contoh hibah, tu tanah dekat ujung kampung, ayah bagi dekat kamu sekar. Bila mati ayah, tanah tersebut dah tak termasuk dalam harta faraid. Contoh wasiat, kalau ayah yang mati nanti, dia sebut kalau ayah dah mati nanti, tanah kat ujung kampung tu seekar, kamu bagi dekat adik kamu yang anak angkat tu. Dia bukan waris, dia anak angkat si mati. Tapi boleh tak bagi wasiat? Boleh. Penyerahan masa hidup ke lepas mati? Lepas mati. Itu beza wasiat dan juga hibah. Wasiat dia mention kalau dah mati nanti, maknanya penyerahan selepas kematian. Hukum berwasiat adalah sunat, tetapi pelaksanaannya adalah wajib selepas kematian pewasiat mengikut syarat-syarat tertentu. Pada permulaan kedatangan Islam, hukum wasiat adalah wajib. Kita dah bincangkan sebelum ini tentang peringkat-peringkat kewajipan faraid ini.
Ada peringkat-peringkat sebelum kedatangan Islam bagaimana cara orang dulu, orang jahiliah mewarisi pusaka. Kemudian selepas datang Islam ada peringkat-peringkat juga, iaitu pada awalnya hukum wasiat ini adalah wajib, tetapi kemudian dimansuhkan dengan ayat-ayat faraid, maka wasiat tidak lagi jatuh hukum wajib, hukumnya sunat. Pada permulaan kedatangan Islam, hukum wasiat adalah wajib kepada ibu bapa dan saudara mara. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kamu diwajibkan apabila seseorang daripada kamu hampir mati, jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, yakni menurut peraturan agama, sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 180. Ayat ini kalau orang yang salah faham, dia menganggap wasiat itu boleh kepada ibu bapa dan kerabat. Sedangkan ayat ini dah dimansuhkan. Ini ayat awal sebelum turunnya ayat tentang faraid. Sekarang dah tak boleh lagi wasiat kepada ahli waris. Kerana jelas Nabi SAW tegaskan, la wasiyata liwarithin. Tidak boleh lagi wasiat kepada ahli waris selepas turunnya ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan faraid. Suami dapat berapa, isteri dapat berapa, ayah dapat berapa, ibu dapat berapa, anak-anak dapat berapa, saudara lelaki, saudara perempuan, seibu sebapa, seibu sebapa, semua dah diterangkan dengan jelas bahagian-bahagian mereka. Maka selepas itu Nabi bersabda, la wasiyata liwarithin. Tak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Jika wasiat tersebut diberikan juga kepada ahli waris, tidak wajib waris untuk melaksanakannya. Banyak berlaku? Ya, banyak berlaku. Contoh yang biasa berlaku, rumah pusaka. Rumah pusaka biasa kadang-kadang ada mak ayah wasiat kepada anak-anak, bila mak ayah dah mati nanti, rumah ni bagi dekat adik kamu yang bongsu. Bagi dekat adik yang bongsu. Adik ni tadi siapa? Anak si mati, yang mana anak betul merupakan waris, yang ada bahagian dia dalam faraid. Maka pada ketika itu tak wajib waris untuk melaksanakan wasiat tersebut. Dan tak timbul isu anak derhaka. Tak timbul isu anak-anak ini derhaka. Kau ni tak kena budi mak ayah. Mak ayah yang melahirkan kau, yang membesarkan kau, bila arwah mak wasiat begini, kau tak nak tunaikan. Tak timbul isu anak derhaka, kerana perkara tersebut bukan perkara ibadat, bahkan perkara maksiat. Bahkan cuma ada ulama memberi kelonggaran, nak tunaikan juga boleh dengan 3 syarat takharuj. Takharuj sering saya katakan, takharuj ni apa dia? Kena di kalangan ahli waris yang terlibat, yang ada hak pada rumah tu, akil dan juga baligh. Kalau misal kata ada abang atau adik yang belum baligh ataupun masalah akal OKU, maka tak boleh, kena bagi dia, ada bahagian dia pada rumah tersebut, sama ada nak tebus, bayar ganti rugi dekat dia, ataupun jual rumah tu, masing-masing punya ada bahagian. Yang kedua, di kalangan ahli waris, tahu dahulu berapa bahagian mereka mengikut faraid. Dan yang ketiga, kena semua yang terlibat redha. Kalau ada yang tak setuju, maka wajib yang lain bagi bahagian dia mengikut faraid pada bahagian rumah tadi. Azan Isya kita pada jaduan, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah. La ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah was-salatu al-qa'imah ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala fadilah. Allahumma maqaman al-mahmud alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Kita sambung sedikit. Pada ayat yang ke-180 surah Al-Baqarah ini menerangkan bahawasanya Allah mewajibkan kepada
hambanya apabila seseorang kamu hampir mati, jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik. Ini pada asalnya hukum wasiat ketika ini wajib. Kemudian hukum berwasiat bertukar daripada wajib menjadi sunat apabila turunnya ayat-ayat berkenaan tentang hukum faraid. Baki harta pusaka setelah selesai perbelanjaan menguruskan jenazah, setelah selesai membayar hutang si mati, hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, kemudian seterusnya digunakan untuk melaksanakan wasiat si mati. Jika dia ada meninggalkan wasiat, barulah difaraidkan sekiranya ada baki. Firman Allah Subhanahu wa taala, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Pembahagian tersebut ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Hikmah kan sebab. Hikmah ni benda baik yang wujud di sebalik perintah Allah. Bukan sebab, bukan tujuan, tetapi diberi istilah hikmah. Hikmah Allah Ta'ala mendahului wasiat daripada hutang dalam ayat ini adalah supaya umat Islam memberi perhatian dan menitik berat terhadap hukum wasiat. Ia juga sebagai dorongan kepada ahli waris untuk melaksanakan wasiat tanpa meremehkannya. Tak dinafikan ada di kalangan waris-waris mengambil ringan tentang wasiat. Bagi dia, ayah dah tak ada, tak payahlah kita nak laksanakan, nanti berkurang pula bahagian faraid kita. Ada waris-waris sedemikian. Kerana dia faham wasiat ni bukan wajib, sunat. Sunat berwasiat, tetapi melaksanakan wasiat oleh ahli waris hukumnya wajib. Yang ni ramai orang salah faham. Kita berwasiat sunat, maknanya sebelum kita mati kita berwasiat sunat. Bila kata sunat apa dia? Buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tetapi bila kita dah buat, bila mak ayah kita dah buat, cukup syarat sahnya, maka kita sebagai waris wajib laksanakan wasiat tersebut. Ada yang sampai meremehkan dan menganggap itu boleh menjadikan pengurangan bahagian mereka mengikut faraid, na'udzubillah. Terkadang ahli waris memandang ringan berkenaan wasiat kerana wasiat itu adalah amal kebajikan si mati yang tidak boleh digantikan dengan sesuatu pun, maka agak sukar bagi mereka untuk menunaikannya. Sekiranya seseorang membuat wasiat yang sah di sisi syarak, maka wajib bagi ahli warisnya melaksanakan wasiat tersebut setelah kematiannya. Mereka tidak berhak untuk menghalang pelaksanaannya. Sekiranya ada waris yang menghalang, jangan laksanakan wasiat arwah ayah, maka kita yang lain jangan menurut perintah dia, jangan menurut arahannya, selagi mana wasiat tersebut cukup syarat. Wasiat yang sah tertakluk dengan beberapa syarat. Ada 3 syarat yang menjadikan wasiat tersebut sah. Dalam waktu yang sama, wajib kepada waris untuk lunaskan wasiat tersebut. InsyaAllah kita akan bincangkan pada perjumpaan akan datang bulan hadapan. Cuma secara ringkasnya, 3 tersebut, apa dia? Yang pertama, bukan kepada ahli waris. Yang kedua, tidak melebihi daripada 1/3 harta si mati. Contoh, si mati ni bila dah selesai urusan pengebumian, dah ambil sikit duitnya, hartanya, kemudian ada hutang dengan Allah, ada hutang dengan manusia, dah tolak siap-siap, tinggallah baki 100,000 contoh. Kemudian ada wasiatnya dan nilai yang diwasiatkan itu melebihi daripada 1/3 daripada 100,000 tadi, maka tak wajib untuk lunaskan yang lebih tadi. Hanya 1/3 sahaja maksimum. Ini had bagi kadar wasiat. Dan syarat yang ketiga adalah bukan kepada perkara maksiat.
Dia wasiat kalau ayah dah mati nanti, tanah kat hujung kampung tu kamu dirikan disko. Contoh perkara maksiat, maka tak wajib bagi waris untuk melaksanakan wasiat tersebut. Secara terperincinya insya-Allah kita akan bincangkan pada perjumpaan akan datang. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, tergores hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.